Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 8 Oktober 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21. Ayat yang kita akan baca, kita akan tafsir, insya-Allah bermula daripada ayat 17 sampai 23. 17 sampai 23. Ayat ini beberapa dalil tentang rububiyah, ketuanan Allah Azza wa Jalla. Dia yang menciptakan makhluk, menjadikan manusia berpasangan, lidah cakap yang berbeza bahasa, berapa ribu bahasa dalam dunia ini, semuanya Allah Ta'ala faham belaka. Dan juga Allah jadikan tidur itu salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini ada 6 atau 7 ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang kita akan bincangkan sebahagian daripadanya, dan kita sambung yang seterusnya dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita akan mula dengan baca beberapa ayat. Ayat kita ini bermula ayat 17, muka surat bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 870. Mari kita baca dulu. Ayat 17. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Break situ dulu. Ayat ini dimulai dengan memuji Allah, fasubhanallah. Setelah kamu mengetahui yang demikian, apa yang kita sudah tahu, iaitulah kedudukan orang yang beriman dan orang kafir akan terpisah pada hari kiamat. Orang beriman dengan nikmat yang berpanjangannya tak putus-putus. Orang kafir pula wal'iyazubillah berada dalam azab yang sangat sengsara, berada dalam azab yang sangat dahsyat,
yang tidak terperi sakitnya, maka kita mengatakan para jemaah sekalian, sekarang ni Allah SWT bawa kepada kita, bawa apa? Bawa kepada kita beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam, hina tumsun wa hina tusbihun, dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Nanti kita tengok nanti apakah waktu-waktu yang disebut itu dalam huraiannya nanti insya-Allah. Cuma tengok nota di bawah 838, yakni untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan menjauhi kemurkaannya, banyakkanlah amal ibadat kepadanya pada waktu malam dan siang. Baik para pelajar sekalian, kita masih lagi ada perbincangan tentang ayat yang lepas. Ayat yang perbincangan kita yang lepas, kita bincang tentang Allah Ta'ala sebut 4 kali kan? 4 kali. Mana ayat kita? Ada 4 ayat yang kita minta supaya para jemaah buat kesimpulan. Tengok dalam siri yang lepas kita sudah bincang. Alhamdulillah, bagi anaknya rasa gembira sebab ada di kalangan pelajar kita ni yang menghantar beberapa jawapan ataupun pemerhatian mereka kepada 4 kali Allah sebut dalam ayat ini. Yang pertama disebut ayat semalam yang kita baca, Allahu yabda'ul khalqa. Allahu yabda'ul khalqa, ayat 11. Kalau kita tengok, perhati tuan-tuan tengok. Satu-satu kita tengok. Ayat 11, Allah yang memulai mencipta kejadian makhluk ini. Pertama sekali Allah menjelaskan bahawa Dia menciptakan sekalian makhluk atas muka bumi, seperti manusia, hayawan, tumbuhan dan segalanya. Itu maknanya aku jadi semua ni. Kemudian datang ayat yang kedua, ayat yang ke-40, Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang mencipta semua ni, rezeki Allah yang beri. Di manakah punca rezeki kamu? Tengok. Ayat satu-satu dia ikut. Kemudian datang ayat 48, Allahu allazi yursilur riyah. Allah hantar angin, awan mari, hujan turun. Maknanya sumber rezeki, makanan manusia ni mari daripada air. Datang daripada air. Air menjadi sumber, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Allah kata daripada air lah marinya benda-benda hak hidup ni. Jadi dengan turunnya hujan menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Bila tumbuhan subur, hayawan makan pun sedap. Manusia pula jumpa hayawan, jumpa lembu, jumpa kambing, jumpa unta yang gemuk-gemuk. Alhamdulillah, sama ada kita ambil susu dia atau kita makan dia. Kemudian ingat, kamu bukan menongkak langit di atas dunia ini. Maka datang ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum bin dha'fin. Allah cerita kepada kita, Dia yang menjadikan kamu daripada tak ada, kemudian keluar dalam keadaan lemah, sihat walafiat, boleh berlari sana sini, kemudian lemah balik, mula sakit, mula tua, kemudian mati. Maknanya perjalanan hidup kamu, Allah daripada tak ada kepada ada. Bila kamu duduk atas dunia ni, Allah yang jamin rezeki kepada kamu. Kesimpulannya, jangan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, jangan lupa kepada Allah, sebab kita akan berakhir, orang yang hidup atas dunia ni berakhir dengan mati. Jadi sekali lagi ana ucap terima kasih dan tahniah, dan juga kita doakan barakallahu fikum kepada semua para pelajar yang telah menghantar dia punya pemerhatian ataupun tadabbur kepada 4 ayat yang Allah sebut di dalam surah Ar-Rum ini.
Tuan-tuan yang tak buat, yang kata, "Oi, saya tak sempat semalam," sila hantar hari ni, boleh. Tapi markah hari ni tak sama dengan semalam. Semalam tu dipanggil markah orang hantar awal, dengan hantar kemudian. Semua markah dia tu mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Tak kiralah bila hantar, tak hantar pun tak apa, tapi yang penting tujuan anda lontarkan kerja-kerja ini, beri tugasan ini supaya para jemaah sendiri memerhatikan. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Anda tak suruh tuan-tuan pergi tafsir Quran, itu kerja ulama, kerja mufassirun. Abu Anah pun tidak layak untuk mentafsirkan Quran. Kita hanya membaca tafsir yang telah dihuraikan oleh para ulama Islam. Yang anak-anaknya kita tadabbur. Ramai dah jemaah tanya dan beberapa kali dah kita jawab. Beza di antara tafsir dengan tadabbur. Tafsir tak boleh. Huraian ni ulama yang boleh huraikan. Ayat ini ayat muhkam, ayat mansuh. Ayat ini menceritakan tentang ni. Tapi bila kita tadabbur, tengok, kita ambil 4 ayat tu, kita buat satu-satu analisa. Daripada Allah Ta'ala, aku kata aku cipta manusia. Manusia ni bila hidup atas dunia, dia perlu pada makan. Aku turunkan hujan. Masya Allah. Itulah kemudian hidup atas dunia akan berakhir dengan kematian. Aku matikan kamu. Lepas pada mati, bangkit semula. Maka itulah dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Kita perhati, kita tilik, dan bagaimana kita nak merealisasikan dalam hidup kita dengan panduan Al-Quran, bahawa semua kita ini wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah yang memberi kepada kita apa? Yang menganugerahkan kepada kita hidup atas dunia. Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. La tu'addu wa la tuhsa, nikmat Tuhan beri. Setiap kali turun hujan patut kita kata alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an, biar kita nampak Tuhan yang turunkan rezeki. Kemudian rezeki yang kita ada ni kita kongsi-kongsikan pula kepada orang fakir miskin. Imarahkan bumi ini dengan kemakmuran, bina tempat ibadat, bina rumah-rumah orang yang memerlukan, dan beri makan kepada orang yang lapar. Kita mengatakan semua perkara itu adalah merupakan peluang, ruang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Kita ni nak tambah ilmu, nak tambah amal, nak tambah kebajikan, nak tambah pahala di sini. Kemudian kamu akan lemah, mati. Itu je perjalanan hidup. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, yang dapat markah, yang jawapan ini yang betul, kata alhamdulillah. Yang tak betul, perbetulkan. Tadabbur lagi. Pada saat ini mudah-mudahan kita dapat menambahkan, meningkatkan ilmu, menambahkan kepahaman dan menaikkan iman kita kepada rububiyatillahi azza wa jalla, insya-Allah. Baik, kita sambung pada ayat kita hari ini, ayat 17. Ayat 17 ni dia banyak juga pemerhatian. Mengikut dalam panel penulis kitab ni, dia lajak sampai ke ayat 23. Jadi kita akan ambil lah huraian secara ringkas. Baik para pelajar sekalian, dalam beberapa ayat yang kita akan baca ini, yazkuru ta'allahu ta'ala anwa'an muta'addidah. Allah Ta'ala sebut beberapa jenis kategori makhluk yang menjadi dalil. Minal adillati wal barahin ala wahdaniyatihi. Dalil, keterangan menjadi hujah bahawa Allah Ta'ala itu esa, Dia yang berkuasa. Maka Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan fasubhanallah. Apa dia subhanallah? Maha suci Allah. Maka bertasbihlah kamu, tanazzahu wasabbihu. Naklah kita sentiasa bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla sentiasa. Sebab apa? Sebab Allah saja yang layak dipuja dan dipuji. Dalam ayat yang kamu akan baca nanti di bawah ini, aku sebut 5, 6, 7 nikmat yang menjadi tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Fasubhanallah, ay tanazzaha Allah Ta'ala an kulli aibin wa naqsin fanazzihuhu. Allah SWT yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, daripada segala kecacat cela, daripada segala yang lemah. Maka dengan itu nazihuhu, ay bersihkan kamu.
Sucikan kamu ayuhan nas, wahai manusia semua, sucikan kamu. Hina, tengok Allah kata hina tumsun, ketika kamu berada pada waktu malam. Dalam terjemahan ini dia kata pada waktu malam. Ulama berbeza di sini. Dia kata at-tasbih sini, ada ulama katakan dengan makna solat, maka kamu kena solat. Tafsir ulama ni luas. Ada kata kena solat, ada kata kena zikir. Yang pentingnya kita ingat kepada Allah sentiasa. Jadi kalau solat tu, solat apa? Solat tumsun. Solat yang malam ni maghrib dengan isya. Itu dia panggil solat malam. Solat maghrib, solat isya malam. Sebab pembahagian ayat itu. Wahina tumsuna wahina tusbihun, dan ketika timbulnya waktu pagi subuh. Maka ada yang mengatakan tumsun petang, bermula dengan asar dan maghrib. Tusbihun salat apa? Salat subuh. Oleh kerana subuh dia satu, jauh dia dengan orang. Dengan isya pun dia jauh, dengan zuhur pun jauh. Maka kita nampak wahina tuzhirun. Tengok dalam ayat 18 nanti baru jumpa zuhur. Wahina tuzhirun, dan semasa kamu waktu zuhur. Jadi ayat ini lengkap kepada kita 5 waktu solat. Kita tengok dululah. Yang pentingnya ada 2 tafsiran ulama. Ada yang mengatakan tasbih di sini dengan makna solat. Mana kalau solat kan cukup dah 5 waktu. Tumsun, asar, maghrib, isya. Tusbihun, subuh. Di akhir ayat 18 nanti tuzhirun, zuhur. Jadi cukup 5 waktu. Alhamdulillah. Dan ada juga ulama mengatakan fasubhana, mana bertasbih, memuji Allah Ta'ala pada waktu petang, malam, pada waktu pagi. Maknanya termasuk dalam amalan kita ni, zikir pagi dan petang kita ini, alhamdulillah. Zikir pagi dan petang, maka ini termasuk di dalam arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita sentiasa pagi-pagi subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Petang subhanallah 100 kali. Paling minima kita tak 100 kali. Sebab Nabi sebut yang paling banyak zikir Nabawi 100 kali. Kamu ulang baliklah berapa kali, berapa ribu nak silakan. Tidak ada had yang memenatkan, membebankan, tidak ada. Tu orang duk cakap siapa dia batas juta kali, itu hatu rekaan yang tidak mari daripada Nabi SAW. Sebab apa? Ada sebahagian orang dia tak selesa. Bila kita kata ini hak Nabi, dia kata riwayat hak Nabi pun kadang-kadang rawi, orang manusia yang belakang tu buat. Mereka lebih selesa nak mengekalkan zikir-zikir yang dikatakan mari daripada mimpi fulan bin fulan. Nak mempertahankan ni, kita akan runtuhkan salah satu daripada disiplin ilmu hadis yang ini juga berbahaya kepada ummah kalau salah guna, salah faham tentang masalah ini. Sebab itulah kita kena hati-hati tuan-tuan. Dalam ilmu-ilmu yang nak disebarkan, sama ada kita jumpa ilmu di alam maya, ilmu penulisan, ilmu dalam video-video pendek ni perlu pada penjelasan pendetailan. Jangan telan bulat-bulat. Jangan duduk main orang panggil mudah-mudah dalam masalah, menafsirkan disiplin ilmu agama itu. Kalau tidak, umat ini dalam keadaan yang tergugat dia punya kepahaman dia. Kepercayaan kita kepada hadis akan luntur. Hadis pun, rawi hadis manusia macam kita juga. Makan minum terlupa juga. Sebab itulah ulama ni dia berani nak menilai seorang rawi ini. Mereka menganggap ini seperti orang yang mutar, orang darurat terpaksa kena makan bangkai. Jadi nak bincang hal orang itu mungkin jadi mengumpat. Tapi ulama mengatakan maslahah nak jaga hadis Nabi lebih besar daripada menjaga peribadi perawi. Kerana itulah ulama al-jarh wa ta'dil berani menilai orang. Kerana itu. Jadi kita mari zaman kita ni pun, ulama-ulama kita sekarang ni juga kena buat penilaian kepada orang. Orang yang bercakap macam ni perlu dijauhi. Sebab dia akan meruntuhkan dalil agama. Dia akan menceradukan umat. Jadi tak usahlah kita duduk. Ketaksuban kita menyebabkan kita tutup telinga, tutup mata. Apa yang dia cakap betul belaka. Orang yang kita tak suka salah belaka. Walaupun bawa hadis yang sahih wuduh syams. Bawa hadis riwayat Bukhari. Dia kata Bukhari silap juga. Rawi-rawi itu manusia. Adik, bila kita nak selesai masalah,
Jadi kita nak dengar dalam solat kita. Tuan-tuan kena ingat, Allah suruh solat 5 kali sehari, wajib, rukun, fardu. Dalil waktu solatnya ni je. Ada lagi lah hadis lah. Hadis aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Itu je dalil yang Tuhan bagi tentang waktu solat. Detail pukul berapa, waktu mana dihuraikan oleh hadis. Jadi kalau kita kata ulama hadis pun tak jadi juga, banyak kan boleh jadi rawi itu betul tapi menipu, jadi susah. Banyak sistem dalam agama ni diruntuhkan sendiri. Dulu kita sibuk dengan yang nak meruntuhkan sistem hadis ini siapa? Ulama-ulama pengkaji orientalis lah apa benda zaman dulu. Sebelum orientalis ni sudah ada, tapi zaman kita ini kadang-kadang orang yang nak berpegang dengan mimpi runtuhkan hadis. Ini juga satu gerakan yang cukup patut diberi perhatian supaya masyarakat tidak kekeliruan. Baik. Balik pada ayat kita tentu. Panjang lagi ni. Mana naknya? Hina tumsuna wa hina tusbihun, ayat 18. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Serta pujilah Tuhan yang berhak menerima segala pujian dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Jadi kalau kita nak tumsun, tusbihun, asyian, ada satu lagi. Maka kata ulama lebih baik kita letak di sini sebagai umum. Sama ada solat ataupun zikir-zikir yang khusus, alhamdulillah semua itu menjadi tuntutan kepada kita. Maka kita kena puji Allah Ta'ala. Wa asyiya ay waqtal asyi. Waqta al-asyi, sebagaimana kata di para ulama, qila al-murad bil asyi salatul asri. Maknanya kalau kita gabung ayat ini, lengkaplah 5 waktu tu. Ayat pertama tumsun, malam. Tengok terjemahan kita dia guna malam, mana maghrib dengan isyak. Tusbihun, subuh. Asyi, asar. Tuzhirun, zuhur. Cukup 5 waktu salat. Ini dalil 5 waktu solat. Pecahan tentang bila waktu, jam berapa, naik matahari, turun matahari, itu dalam sunnah. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, setiap perkara itu ada disiplin. Disiplin ni kalau kita langgar, kita akan bermasalah. Baiklah. Tamatlah kita arahan supaya apa? Supaya sentiasa ingat kepada Allah. Sama ada solat 5 waktu ataupun sentiasa bertasbih pada waktu pagi, petang dan malam. Panduan yang saya keluar satu risalah. Tuan-tuan dapatkan risalah ini dalam grup kita ada, dalam mana pun ada. Yang belum dapat boleh minta. Tengok risalah dia kelebihan zikir 4 kalimah. Tujuan apa saya keluar zikir-zikir ni? Zikir pagi dengan petang. Tujuannya supaya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat hidup kita dengan fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Pagi, petang, siang, malam, lidah kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukuplah. Ibadat kita ni, zikir kita ni daripada zikir yang maksur, zikir yang diambil dari Nabi SAW dengan riwayat yang sahih daripada sahabat. Sahabat terima daripada mulut Nabi yang mulia. Sahabat hantar pula kepada tabi'in. Tabi'in hantar kepada orang bawah dia. Orang bawah dia sampai kepada imam-imam hadis. Imam hadis bukukan riwayat tersebut. Jadi tak payahlah kita gugat, kita mengatakan boleh jadi mereka berbohong. La ya akhi, la. Kalau macam ni runtuhlah. Kerana itu sebahagian daripada ulama hadis sangat keras dia dengan Syiah. Sebab apa? Syiah meruntuhkan agama ini dengan mengkafirkan semua para sahabat. Kalau sahabat kafir, mana lagi rawi kita? Jalur mana kita nak ambil riwayat? Jalan mana kita nak ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita bukan hidup zaman Nabi, betul?
Tapi rawi telah bawa kepada kita dengan sanad yang sahih. Maka Syiah dia runtuhkan agama ini dengan mengkafirkan sahabat. Sahabat tak boleh pakai. Habis, mana ambil daripada mana? Ambil daripada imam. Imam ambil daripada? Imam jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Imam jumpa dengan Nabi, sama ada yaqazah ataupun imam sendiri pula menerima daripada Allah, lagi dahsyat. Kita kata inilah punca-punca keruntuhan agama itu mari daripada diruntuhnya pangkal. Nak runtuh agama, runtuhkan sahabat. Bila sahabat tak ada lagi yang benar, habis agama mari daripada mana? Ambil daripada mimpi. Ini satu permainan. Kita kena ingat kelicikan puak-puak Syiah dan orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah ni dalam masalah nak meruntuhkan agama. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Tengok. Allah Ta'ala wajhu ta'alluq ikhrajil hayy minal mayyit. Bagaimana Allah kaitkan yang mati keluar dari yang hidup keluar dari yang mati. Tuan-tuan ingat, yukhrijul hayya minal mayyit. Kaitan dia dengan ayat di atas. Ini tanda ni. Pelajar-pelajar ahli tadabbur boleh tanda. Satu lagi pemerhatian kita. Ayat di atas tentang indal isbah, bila waktu pagi manusia keluar daripada alam ghaib. Apa alam ghaib ni Abu Anas pagi-pagi ni? Bila kita tidur, kita sudah masuk dalam alam lain. Tak tahu apa dunia ni. Orang cakap apa di belah kita pun kita tak tahu. Maka bila kita cerah, kita keluar balik. Seolah-olah kita ni keluar daripada alam, satu alam lagi dipanggil alam mati kecil. Wa indal isya, bila mari malam pula manusia keluar dari cerah, balik ke rumah masing-masing, tidur. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini kaitan ayat. Masya-Allah. Allah mengeluarkan yang hidup, sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Nanti kita tengok apa dia hidup dengan mati ni. Seperti manusia, kita ni hidup ke mati? Hidup. Daripada mana? Air mani. Air mani itu hidup ke mati? Dia kata hidup. Ahli sains kata sperma tu dia bergerak nyek jalan erak. Berapa ribu dia panggil sperma ke? Itu air mani. Benih kita panggil benih tu. Hidup dia tu nyek mari, kita tak nampak. Tapi mana dia mari daripada, kalau kita nampak air tu tumpah atas lantai, tak ada nampak. Ada nampak gerak nyek lah, tak ada apa. Ambil kain sapu je. Tak ada orang duduk cek dia mana. Wan nabatu minal habb. Tumbuh-tumbuhan pokok mari daripada biji. Biji mati. Ambil biji tamar campur, lama keluar pokok. Ambil biji benih biji apa? Wad dajaja minal bayt. Ayam keluar dari telur. Jangan lupa. Nanti lepas ni ayat terbalik pula. Yukhrijul mayyita minal hayy. Keluar pula yang mati daripada hidup. Telur keluar dari ayam. Dia duk balah sampai hari kiamat. Ayam dulu ke telur dulu? Tak ada siapa boleh jawab. Ayam dulu Ustaz. Kalau tak ada ayam, mana ada telur? Akhi, ayam lahir keluar daripada telur. Mesti telur dulu. Tak usah duk balah labak ni. Yang kita nak kelahi je, bagaimana kita nak fahamkan masyarakat bahawa itu kuasa tanda Allah, tanda wujudnya Allah Azza wa Jalla. Wal mu'min minal kafir. Berapa ramai orang Islam daripada mak ayah yang kafir. Yukhrijul hayya minal mayyit. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal tu bapak kafir, anak dia Islam. Kata apa? Ramai lagi kita orang-orang lain yang mak ayah dia kafir, anak dia Islam. Yukhrijul hayya minal mayyit. Maknanya kita boleh dua-dua lah kategori. Kategori mati sungguh, kategori benda mati yang tidak bernyawa, kategori mati maknawi. Anak mati maknawi ni orang kafir, anak dia keluar menjadi orang beriman. Itu dia panggil mati al-ma'nawiyah.
Alhamdulillah. Yukhrijul mayyita minal hayy pula, tengok Allah Ta'ala balas balik ayat yang keseterusnya, dan mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Apa dia? Kan nutfati minar rajul. Air mani itu mari daripada laki-laki yang hidup. Biji yang mati tadi daripada benda pokok yang hidup, baru jadi biji. Telur mari daripada ayam yang hidup. Orang kafir, na'udzubillah, mari pada orang mukmin. Sebagaimana yang disebut dalam Quran, anak Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, kita kata maknanya ada na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala, mana ada juga orang anak orang Islam murtad, jadi kafir. Jadi liberal tu ramai, tapi hak jadi kafir wallahu alam. Kita tak berani nak sebut kerana sangat dahsyatnya. Dia sudah hidup di dalam suasana Islam, tiba-tiba dia pergi jadi manusia yang kafir. Na'udzubillah. Tengok seterusnya ayat. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Serta menghidupkan bumi sesudah matinya. Macam mana bumi mati? Apabila bumi itu kering, tak ada air, musim kemarau, mati, kering, kuning. Sekali Allah turun hujan, hijau balik. Itu dia panggil menghidupkan yang hidup daripada yang mati. Ini matlamaknya Tuhan duk cerita mati, telur, ayam, itik semua ni. Tujuannya duk sini. Wa kadzalika tukhrajun. Dan demikian itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur. Tujuan nak ke situ. Percaya dengan al-imanu bil ba'thi wan nusyur. Kita kena beriman dengan bangkit semula, hidup balik, dan kita dikumpul balik di mahsyar. Tengok ayat 1384. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi dalil-dalil yang membuktikan bahawa dialah jua yang menjadikan sekalian makhluk, dan Allah jua yang akan membangkitkan manusia pada hari akhirat untuk menerima balasan. Cakap banyak pun kalau kita tak fikir, tak guna juga. Apa yang kita nak fikir? Nak fikirnya tentang kejadian-kejadian ini, nak pergi kepada al-ba'ts wan nusyur, bangkit semula selepas daripada mati. Baik. Sekarang ini kita berpindah kepada beberapa tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang dia letak ke atas kepala kita supaya kita berfikir. Tuan-tuan tulis al-ayat ad-dallah ala rububiyatillahi wa wahdaniyati. Ayat yang kita baca ni beberapa contoh yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tanda-tanda rububiyah, ketuanan Allah dan keesaan Allah Azza wa Jalla yang wajib. Wajib apa? Yang wajib kita kena beriman, perhati untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 20. Ini tanda yang pertama. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla menghidupkan kamu semula. Mampu Tuhan nak hidup balik. Kita kata hidup balik dia bukan penciptaan baru, tapi i'adah. Maknanya i'adah ni kembali semula. Bahawa Allah menciptakan kamu dari tanah. Mana asal kejadian kita dari mana? Dari tanah. Siapa dia dari tanah? Tok ayah kita, Tok Adam kita dari tanah. Habis, kenapa duk bangkit lagi dari tanahnya? Beribu tahun sudah. Kita ni ada unsur ketanahan juga ni. Mana ada daripada air mani? Baik, air mani dari mana? Daripada pati makanan yang dimakan oleh bapa. Pati makanan mari daripada mana? Mari daripada makanan. Makanan mari mana? Beras dari tanah. Sayur, tanah. Saya makan lembu. Lembu ambil mana dia punya makanan? Kerumpuk. Rumput di mana? Tanah. Dia panggil yaduru haulal ard. Kita pusing sana, pusing sini, dia pergi ke tanah.
Pasal itulah dia panggil, senangnya kita kata kita ni dari tanah. Mudah ya. Allah kata mu ni manusia daripada tanah. Tok nenek kamu dulu, Adam kamu daripada tanah, kemudian unsur-unsur galur kamu ni pun dari tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian setelah sempurna saja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Tanah, lepas tu keluar atas dunia ni berjalan sana sini, memakmurkan bumi dengan syariat Allah Azza wa Jalla sepatutnya. Baik. Itu dalil yang pertama, dalil manusia kejadian Tok Adam kita dari tanah dan anak cucu juga daripada unsur tanah. Unsur tanah. Taklah direct kepada tanah tapi unsur tanah. Air mani itu mari daripada pati, makanan kita juga bersumber daripada tanah. Ayat 21. Tulis. Ini tanda yang kedua. Tanda Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda, ini yang kedua ni tuan-tuan, tanda kehidupan kita ni yang membuktikan kekuasaan Allah dan rahmatnya, bahawa Allah menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu juga. Tuhan kata isteri kamu dari jenis kamu. Mu jangan menikah dengan pokok kayu. Allahu Akbar. Minggu ni keluar satu video gambar, ada orang menikah dengan dengan periuk masak nasi. Allah. Saya tak tahulah dia kahwin di hospital jiwa mana, wallahu alam, tapi nampak sangatlah kita tu cerdiknya. Nikah dengan rice cooker, periuk nasi. Lapar sangat ke kita nak hidup dengan periuk. Tu bila khabar tu dalam berita, kita pun duk mikir tak kena, nak kita mana lah dia ni. Biarlah, boleh jadi dia ada masalah. Masalah lain lah, masalah sendiri. Baik. Maknanya manusia ini Allah Ta'ala kata, aku jadikan diri kamu daripada kamu sendiri. Sebab itulah ada orang kata dia kahwin dengan jin. Ulama tafsir sebagian kata tak mungkin. Allah kata min anfusikum. Pasangan kita daripada jenis kita, manusia. Manusia tak kira lah jenis apa. Dia tak kata Melayu dengan nikah dengan Melayu, Melayu nikah dengan Afrika apa ada. Tidak jadi masalah itu. Melayu nikah dengan orang putih, orang Melayu dengan Arab, lah. Ada jumpa pasangan sila. Tapi yang penting manusia pula, laki-laki dengan perempuan. Bukan jantan dengan jantan seperti puak LGBT tu. Itu manusia rosak fitrah. Manusia tu kalau bawa ke zoo negara pun tak tahu nak letak di mana tu. Dia punya dahsyat kepahaman. Baik. Tujuan apa Allah Ta'ala jadikan pasangan? Tujuan apa? Tengok ayat Quran ni. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Allah tak kata litaskunu ma'ha. Bila mau kahwin, mau boleh duduk sekali dengan bini. Tak. Kalau kata duduk sekali, berapa ramai orang yang hidup suami isteri tak bercakap, duduk sebumbung, duduk serumah, tapi tak ngam. Bukan itu. Tuhan kata nak litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang nak balik kepadanya. Duduk di luar rumah kita kerja, belum habis pukul 5 petang, sudah tengok dah. Pukul 5 dah. Nah, SMS kepada isteri, WhatsApp bagi, Dinda nak makan apa petang ni? Yang bini pula tengok pukul 5 habis waktu berjabat, pukul 6 suami sampai di rumah,
dah siap sediakan makanan petang. Contohnya, gembira nak sambut isteri. Gembira suami nak jumpa dengan keluarga. Itu ayat. Litaskunu ilaiha. Ni kalau kata setakat litaskunu ma'ha, duduk sekali dengan dia je. Ada orang duduk sekali. Kata orang tidur suruh satu bumbung, duduk di bawah satu bumbung, tidur bantal lain-lain, mimpi lain-lain. Tak. Suami isteri bukan itu cara dia. Kemudian, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan perasaan suami isteri itu perasaan mawaddah, kasih sayang. Cinta mencintai, rindu merindui, wa rahmah, dan ada sifat rahmah kesian belas. Jadi kerana ulama kata apa? Kenapa Allah campur mawaddah wa rahmah? Ini yang perlu kita tadaburkan para jemaah sekalian. Kalau kata mawaddah tu kasih sayang. Love lah kita sekarang ni, cinta mencintai. Kasih sayang ni duduk di mana tuan-tuan? Dalam hati. Bukan duduk di muka buku. Ni serabut kita tengok ni. Dah, ada beli hadiah kat top di Facebook. Waktu hari jadi suap kek ke bini. Waktu tarikh ulang tahun perkahwinan, tayang gambar duk peluk tok lelaki. Geli tengok. Hak buat kerja ni kadang-kadang ustaz juga tu. Kalau orang biasa-biasa buat, kita kata biarlah dia orang biasa. Tapi yang apa ni, yang tarah ustazah buat kerja juga, ini ajaib, benda ajaib dalam dunia ni. Mawaddah, kasih sayang. Bukan lakon. Ada setengah orang tu berlakon ambil gambar comel-comel duk dengan bini, tapi lah tu balah hangit lah, ada juga. Maka dia naknya mawaddah di sini kasih sayang. Kita tak boleh paksa orang sayang kepada kita. Boleh tak boleh? Tak boleh. Rakyat nampak bagi sokongan pada kerajaan sebab ada projek. Kalau tak ada projek belum tentu dia sokong. Kita dengan isteri, macam mana kita nak dapat kasih sayang? Dengan cara apa? Dengan cara kita mawaddah. Beri kasih sayang, orang akan sayang kepada kita. Beri tumpuan, orang sayang kepada kita. Itu ya. Nak suruh tanda sayang, belilah hadiah. Kata-kata yang baik, dinda, sayang, dik, panggil lah apa-apa pun. Dia panggil semua ke bini. Mak mu, ayah mu. Hilang kasih sayang. Baik. Tajuk ni kita bincang panjang dalam bab keluarga sakinah, keluarga bahagia. Tuan-tuan boleh tengok dalam video sana sini yang telah saya kuliah. Satu lagi, warahmah, bersifat kasihan belas. Kata di para ulama tadabbur, waktu muda, loh sana loh sini, bila sudah tua, mana cinta-cinta tu lama dah, dia akan pergi kepada rahmah, lebih pada kasihan belas pula. Kesian tengok. Ia ni, dulu kata orang, dulu masuk dalam bilik, bau minyak wangi. Sekarang ni masuk dalam bilik, bau minyak angin. Allahu Akbar. Dah sudah tua. Ia ni sakit lutut. Ni sakit kepala. Ia ni sakit, macam-macam sakit. Tak, dulu kalau masuk bilik, Frank. Oh, perfume hari mana ni bang? Sedapnya bau. Hari masuk bilik, mana minyak mastika? Mana minyak buk-buk? Mana minyak tu, minyak ni? Daripada minyak wangi kepada minyak angin. Tapi, rahmah, kasih sayang. Tengok Allah SWT kalau dia sebut dua perkara, para pelajar perhatikan. Mesti ada sentuhan lain yang Tuhan nak bagi pada kita. Jadi kita... waktu muda pun rahmah juga, kita tak nafikan. Tapi bila sudah tua, kadang-kadang mawaddah tu, cinta love tu, sayang-sayang tu, dia begitu-gitu dah. Nenek tidur dengan cucu, tu ayah tidur mana di bucu mana entah. Tapi rahmah tu masih ada. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah kata apa? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Sebab kita nak cari, nak iktisab. Nak iktisab mana? Nak tarik kasih sayang orang itu bukan senang. Ada orang benci. Ada orang kahwin saja, kahwin. Angkat nikah je. Sebab keluarga dia terima pindangan orang, dia pun terimalah angkat nikah. Sudah akad nikah, dia buat perangai. Tidur lain, suami tidur bawah ni, dia tidur atas katil dia. Suami naik atas katil, dia tidur bawah. Akhir kali tak ada seminggu minta cerai.
Sebab dia tak boleh bawa kasih sayang kerana hati duk sayang ke jantan lain. Ini celaka ni. Bahasa jenis orang panggil nikah dengan orang lain, sayang ke orang lain. Ini bahaya kita. Na'udzubillah. Baik. Akhir ayat Tuhan kata, liqaumi yatafakkar. Orang yang berfikir tentang mawaddah warahmah, kasih sayang ini orang yang ada akal. Satu, Tuhan bagi pada kita, yatafakkarun. Hari ini ada kerja lain pula. Kita pergi pada ayat 22. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah ialah kejadian langit dengan bumi. Mu tengok atas, tengok bawah. Dan perbezaan bahasa kamu. Atas bumi ni berapa ramai, berapa banyak keturunan manusia, lidah satu, cakap lain. Lidah sama, tapi dia punya bahasa berbeza. Kaifah. Bagaimana? Tengok. Ajaib Allah. Kalau tidak lidah satu, cakap satu je lah. Apa? Cakap Arab belaka ke? Cakap orang putih belaka? Ni dah macam-macam dia. Dalam bahasa Arab pun ada slang, ada lahjah macam-macam. Bahasa Melayu kita pun macam-macam bahasa. Mu kecek aku cakap dah. Mu royak aku cakap, aku kata, macam mana nak buat? Allahu akbar. Waqtilafu alsinatikum, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Allah kata apa? Inna fi dhalika laayatin lil'alimin. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang yang berpengetahuan. Sebab apa Allah kata sini? Bagi orang yang berpengetahuan. Kita tengok orang, tengok warna, tengok bahasa, tengok langit dengan tengok bumi. Tiba-tiba Tuhan kata ini menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpengetahuan. Sebab apa? Sebab orang berpengetahuan menggunakan apa yang ada depan mata dia itu listidlal, nak ambil dalil keesaan Allah Ta'ala dan kuasanya Allah Azza wa Jalla untuk membangkitkan semula manusia ini. Dua. Yang ketiga. Tuan-tuan ambil yang ketiga. Saya tak nak hurai panjang dah. Hurai yang dia sudah panjang. Yang ketiga, ayat 23. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya dan kasih sayangnya kepada kamu ialah tidurnya kamu pada waktu malam. Dan juga pada waktu siang. Tidur ni nikmat yang besar dalam hidup manusia. Selain daripada makan, nikmat hak jadi nikmat agama satu. Hak kehidupan. Selain daripada makan dengan minum, satu lagi yang kita perlu dalam hidup kita ni tidur. Betul ke tidak? Saya kenal beberapa orang sahabat yang menceritakan pengalaman dia panggil depression. Kena tekanan, jiwa tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, daripada dia dulu gemuk jadi kurus. Dulu gagah perkasa jadi lembek. Nak tidur malam terpaksa bergantung dengan telampil. Ubat doktor bagi kadang-kadang tidur, kadang-kadang tak tidur. Pil tu kadang-kadang 1 jam dia boleh tidur. Lepas tu celek balik. Orang lain duk tidur senyap malam, dia duk bangun, duk kelipah. Nak buat apa pun tak tahu. Kalau kita orang beriman, alhamdulillah bolehlah kita buka Quran, solat. Tapi kalau duk mikir kagu, stres. Depression itu yang jadi boleh lompat terjun rumah lah macam-macam dengan hasil daripada tak cukup tidur. Tak cukup tidur kata orang lebih bahaya daripada tak cukup Panadol. Tak cukup tidur lebih berat daripada tak cukup Panadol. Allah Ta'ala sebut. Kalau kita kata, apa cerita abang tidur? Rupanya tidur ni nikmat yang besar.
Tidur anugerah Allah Ta'ala yang besar. 1/3 daripada umur kita tidur. 1/3 daripada umur kita tidur. 8 jam sehari tidur, kata doktor. Berapa jam? Baik. Antara kasih sayang Allah Ta'ala ialah diberinya tidur pada kamu pada malam dan siang hari. Wabtigha'ukum min fadlih. Dan usaha kamu mencari rezeki dengan limpah kurnia pada kedua-dua waktu itu. Ada orang rezeki dia siang, ada orang rezeki dia malam, macam-macam. Apa yang kita nak? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya keadaan demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran. Tengok, dalil yang ketiga, yang keempat ni, 4 adakah kita ni dalil kita? Dalil yang pertama tadi apa dia? Ayat Tok Adam kita jadi turab. Dalil yang kedua, Allah jadikan kita mawaddah warahmah. Dalil yang ketiga, Allah jadikan dalil kuasa Allah Ta'ala di langit, di bumi, dan juga di bumi, dan juga dalam diri kita sendiri. Bahasa yang kita bercakap. Masya Allah. Dalil yang keempat ni, dia kata dalil kita tidur pada waktu malam dan pergerakan kita pada waktu siang dan malam. Alhamdulillah. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir ayat ini liqaumin yasma'un, bagi orang yang mendengar nasihat. 3 dalil, 3 ekor ayat yang berbeza. Tuan-tuan kena perhati baik-baik. Ayat yang pertama liqaumin yatafakkarun. Yang kedua lil alimin. Yang ketiga liqaumin yasma'un. Ayat yang keempat, ayat 24. Ayat yang ke-24 yang kita akan baca esok. Tapi tuan-tuan kena ambil untuk kerja kajian ni. Wa min ayati yurikumul barq wa khaufan wa tam'an. Mu tengok ayat di antara langit dengan bumi. Adanya kilat, adanya guruh, kan? Adanya hujan turun dari langit ke bumi, menghidupkan bumi. Allah kata apa? Inna fi zalika laayatil liqaumin ya'qilun, bagi orang yang berakal. Kerja tuan-tuan pagi ni ambil 4 ayat ini, kenapa berbeza akhir dia? Tafakkarun, alimin, yasma'un, ya'qilun. 4 kategori dalil, 4 cara Tuhan suruh kita berfikir. Boleh tak? InsyaAllah tuan-tuan fikir, kemudian bagi jawapan. Nak hantar jawapan pun tak apa, simpan jawapan dalam hati pun tidak jadi masalah. Yang pentingnya kita gunalah sentuhan yang Allah Ta'ala bagi ni 4 kali. Dalam ayat yang kita baca ni ada 4 kali suruh berfikir. Tuan-tuan fikirlah. Liqaumin yatafakkarun, alimin, yasma'un, ya'qilun. 4 kali Tuhan ulang kepada kita. Baik. Pada pelajar sekalian, kita pergi kepada beberapa faedah yang saya ambil. Ada penjawapan kita nak dengar daripada para pelajar. Besok kita bagi ulasan ataupun jawapan daripada para jemaah yang sedang bersemangat untuk mentadabbur 4 ayat, 4 kali arahan Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Alhamdulillah. Baik. Faedah yang pertama, dia panggil faedah faedah at-tarbawiyah, dari sudut pendidikan apa yang kita dapat. Yang pertama, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Ta'ala hidupkan yang hidup, keluar yang hidup daripada yang mati. Ayat ini menggalakkan kita supaya perhatikan kejadian makhluk itu dikaitkan dengan kebangkitan semula pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk kita buat isti'dad, membuat persiapan kepada kematian yang kita akan hadapi. Wattazin, at-tazayyun, perhiaskan diri kita dengan sifat yang baik, akhlak yang baik untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita biasa ni kalau kita bersiap tu,
Nak gimana tu? Nampak berhias-hias. Orang Kelantan kata, nampak janguk tu nak gimana? Janguk ni mana berhias. Nak gimana janguk tu? Nak pergi jumpa kawan. Nak pergi jumpa orang tu, jumpa pegawai. Comel lah. Macam biasalah tak? Kalau comel orang perempuan ni, mesti ada keni lutong dengan muncul tiung. Nah, baik. Kita yang sudah tahu kita akan dibangkit semula, akan bertemu dengan Allah, mana persiapan kita? Mana perhiasan yang kita nak bawa? Hiaskan kita dengan hati kita, sebab tempat tilik Allah Ta'ala nak tengok pada manusia ni dalam hati dia. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada faedah tarbiyah yang kedua. Wa min ayatihi, Allah kata apa? An khalaqakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan pasangan kita daripada jenis kita juga. Jangan tak ada orang kahwin dengan jin, kahwin dengan syaitan, tidak ada. Kahwin dengan periuk masak, periuk nasi, tak ada, kecuali orang tu je. Dan di ayat ini menunjukkan kepada nizamul hayah. Sistem kehidupan yang Allah Ta'ala buat, sistem pasangan. Laki-laki kena kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan laki-laki. Kalau ada perempuan kahwin dengan sama-sama betina, mau ambil dia pergi campur di hospital jiwa. Kalau ada laki-laki kahwin dengan jantan, ambil dia pergi campur di mana-mana dalam zon negara. Contohnya. Sebab mereka sudah keluar daripada sunnatil hayah, sunnah kehidupan yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah kita kata ini masalah berat. Apabila manusia ni jadi LGBT, itu masalah yang berat bagi dia. La yashuzzu illa syuzuz. Baik. Yang ketiga, fi qaulihi ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kamu itu di antara pasangan suami isteri mawaddah, cinta, mencintai, sayang, menyayangi, dan rahmat, ada kesian belas. Waktu suami sakit, isteri yang jaga. Ada isteri yang jaga berpuluh tahun suami sakit. Sampailah kawan itu mati, stroke dan sebagainya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita doa minta selamat, Allah Ta'ala selamatkan kita, ya Rabb. Ada suami juga jaga isteri yang sakit bertahun-tahun, tak kahwin lain. Itu dia panggil rahmah. Kesian belah dia tu tinggi darjat dia. Sehingga sampai mereka tak apalah, isteri kata tak apalah bang, kita ada anak tolong jaga saya, abang kahwinlah seorang lagi, kan? Untuk menyelesaikan hal kehidupan, nak jaga makan minum, jaga pakaian. Ada suami tak sanggup, tak kahwin, saya akan jaga dia, saya akan, Allahu Akbar. Allah Ta'ala campurkan rahmah mawaddah, gitulah keadaan. Ada juga suami tak nak kahwin lain lepas bini mati, pun ada juga. Ada juga yang ramainya suami menangis seminggu di Facebook, duk tayang gambar bini, kata orang tak naik rumput lagi, sudah kahwin lain. Ada juga. Begitulah keadaan manusia. Maka kata di para ulama, al-mawaddah la tunalu bil kasbi. Kasih sayang bukan boleh diambil dengan bayaran lah. Oh, kita bagi duit itu tanda je. Tapi kasih sayang itu mari daripada hati manusia. Bila orang sayang, sayanglah dia. Kan? Sakit ke demam, sayang. Kerana itu di antara doa yang Nabi kita ajar, doa Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, anugerahkan kepada aku cintamu. Kita sayang kepada Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Aku sayang kepada orang yang sayang kepadamu. Mana orang yang beriman. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Berilah kepada aku amalan yang boleh mendekatkan aku menjadi orang yang mencintaimu. Hadis ni sahih. Rawahu Tirmizi. Siapa yang boleh tulis hadis ni? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Maknanya kita nak hati kita ni Allah letak dalam hati kita nak sayang kepada Allah. Bila kita sayang kepada Allah, semua arahan Allah kita akan patuh. Semua larangan Allah kita akan jauh. Ini dia. Baik. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut wabtigha'ukum min fadlih wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih. Allah kata apa? Kamu tidur pada waktu malam, siang, dan kamu mencari rezeki dari limpah fadli, dengan limpah kurnia Allah. Ayat ini para jemaah sekalian tanda isyarat bahawa
Kita jangan nampak rezeki itu kita yang dapat. Rezeki itu semata-mata usaha kita. Rezeki itu semata-mata kepandaian Allah. Kalau tidak, kita akan jadi korun di atas dunia ini. Rezeki itu mari daripada Allah, hasil daripada usaha kita. Tapi al-mun'im al-haqiqi man Allah. Baru betul. Baik, kita pergi pada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiahnya. Yang kelima ni, susunan kita yang kelima. Allah kata apa? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Dalil kepada wajibnya salat. Tasbih bermakna as-salah. Dan juga dalil wajib kita memuji Allah Azza wa Jalla sentiasa. Dalil ini salat dan juga bertasbih memuji Allah pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Mesti. Baik. Kita pergi kepada yang kelima, yang keenam. Allah Ta'ala sebut yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Ta'ala keluar yang hidup daripada yang mati. Ayat ini menunjukkan kuasa Allah. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Ada. Berapa ramai anak-anak orang Islam, pendakwah-pendakwah yang hebat sekarang, mak ayah dia tidak Islam, non-Muslim. Berlaku. Maka kita mengatakan ada yang sebaliknya, na'udzubillah. Mak ayah dia tok guru, tuan syekh, tuan imam ayah dia. Tapi anak dia jadi liberal, jadi sekular berat, jadi macam-macam. Kita kata berlaku juga benda tu. Yang kita nak letak jadi kafir itu, na'udzubillah, terlalu tinggi. Tapi kepahaman itu salah. Yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut juga yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini dalil qati', dalil yang jelas bahawa yang menghidupkan bumi setelah dia mati, yuhyil amwat, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Dengan cara-cara dia diturunkan air hujan, hiduplah bumi. Kita di akhirat esok sama juga. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan balik kita setelah kita mati, hidup balik untuk dibalas. Jadi kita bimbanglah, mana ada ayah dia baik, anak pula nakal, tak dengar kata, tak solat, tak tutup aurat. Ramai. Kadang-kadang kita terkejut tengok, anak siapa? Bukan anak ustaz tu. Ya, ayah dia ustaz, pak imam kampung, tapi anak dia jerebah mati hatu raya dia punya rambut. Berjambur mari-mari, berhias dengan yang perempuan dengan seluar ketaknya dengan na'udzubillah. Berlaku. Yang ke-8, wa min ayati an khalaqakum min turab. Kamu ni asal kejadian daripada tanah. Ayat ini menolak teori Darwin. Darwin yang dia kata manusia mari daripada monyet. Mujur Darwin mati dah. Kalau Darwin hidup lagi, saya nak suruh tuan-tuan pergi cakap dengan dia, Win, monyet tu you seorang ya, I tidak. Kita mari daripada tu Adam. Ini jadi monyet mung pasal tu mu pelik. Boleh dia main monyet. Darwin. Teori-teori, dia panggil teori nazariyatun nusyu' wa tatawur. Nazariyah ni mana teori. Teori Darwin. Buat apa cakap dengan Darwin kita? Kalau teori Melayu, teori buluh betul. Buluh betul ke dia panggil? Ada juga orang beranak buluh betul. Baik, kita nak habiskan. Yang ke-9, Allah kata litaskunu ilaiha, isteri kamu itu supaya kamu, suami pasangan kamu, supaya kamu tenang duduk dengan dia. Kita nak balik rumah rasa happy sebab ada isteri di rumah. Isteri nak balik rumah happy sebab ada suami di rumah. Ada anak-anak, biar kita rasa gitu. Ni kalau nak balik rumah macam balik dalam neraka ni buat apa? Nah, Allah, habis dah waktu berjabat. Aku nak balik rumah ni. Tak mau jumpa suami sebab apa? Sebab tak nak dengan suami. Sebab apa? Gila ke jantan lain. Na'udzubillah. Sama juga. Hak laki-laki pun laki juga. Nak balik rumah dah. Duk tengok makcik tu serabut dah aku 2-30 tahun dah. Duk tengok muka dia. Duk tengok hak janda lain pula. Semuanya karut belaka. Yang kita naknya litaskunu ilaiha. Allah Ta'ala jadikan rahmat itu supaya apabila kita boleh kasih sayang, tenang-tenang bila balik di rumah. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir. Allah kata apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini dalil bahawa mahabbataz zaujat la lauma 'alal muhibbi fiha.
cinta suami kepada isteri-isteri dia adalah satu cinta yang dibenarkan oleh syarak dan dituntut oleh syarak. Dituntut oleh syarak. Pelik dia tu, suami tu. Dia sayang ke isteri dia lebih-lebih. Kalau tidak, tak ada ayat wa min ayatihi. Tuan-tuan kena beza di antara kasih sayang anak dengan ibu bapa. Satu kategori kasih sayang yang tak putus sampai bila-bila. Tak putus sampai bila-bila. Apa jadi pun, anak tu anak lah. Anak derhaka, aku tak dengar kata, gemuk kata aku basuh anak celaka, basuh anak derhaka. Tak usah kata apa, dia tetap dengan anakmu juga. Tapi kasih sayang suami isteri, kasih sayang timbang tara. Tahu timbang tara? Awak cinta saya cinta awak. Awak buat baik pada saya akan buat baik pada awak. Itu dia panggil mawaddah yang berseimbang. Tak ada suami cinta ke bini, bini cinta ke orang lain. La. Itu cinta monyet nama dia lagu tu. Tapi bila cinta timbang tara, kalau suami dah benci dengan isteri agak-agak sayang ke suami, ada juga yang sayang. Sayang lagi dia, Ustaz. Walaupun dia buat macam ni dengan saya, menangis-nangis tak. Tapi kita ada had terhad. Bila sudah benci-membenci, pisah. Itu dia panggil kategori kasih sayang itu berbeza. Sayang anak kepada isteri, sayang anak kepada bapa ibu lain. Sayang kasih mak ayah kepada anak lain. Sayang suami kepada isteri, isteri kepada suami lain. Ada kategori lain. Sayang kita kepada guru lain. Guru kepada murid. Mana setiap kasih sayang itu ada kategori dia tersendiri. Jadi kita tak boleh kata tak boleh macam ni. Sebab itulah kita sayang kita kepada barang-barang kita lain pula. Jadi alhamdulillah semua kasih sayang itu ada kategori dia. Dan tidak salah kalau suami sayang kepada isteri sayang kepada ini, cuma saya kata berpada-padalah. Habibaka haunama, kebaginda saya kata sayanglah kepada orang yang sayang berpada-pada, nanti kamu lebih-lebih sangat, akhir kali membawa pada. Ni kadang-kadang isteri ni over sangat. Hari-hari duk tayang gambar bini dia di Facebook. Seolah-olah tak ada manusia lain atas dunia ni. Dia ni lah. Bini suami pun sama juga. Tapi waktu dia kelahi, tak berapa tahun tengok berpisah dua tu. Sebab melampau sangat tunjuk akan jadi padah yang bahaya. Berpada-padalah kita nak kasih sayang, biar kasih sayang dalam hati. Kita suami isteri yang berkasih sayang dengan cara sendiri. Bukan kata Abu Anas, suami isteri mesti disayangi, bukan untuk ditayangi. Tulis sikit penulis-penulis kita tu. Nasihat kepada suami, isteri untuk disayangi dan dipayungi, bukan untuk ditayangi. Mana dipayung, maknanya kita letak dia bawah payung teduh, kita jaga dia, kita hormat pada dia, bukan untuk ditayangi, dia tayang kepada orang sentiasa, bukan. Sama juga suami pun untuk disayangi, untuk dilindungi. Suami kita lindungi kita daripada benda-benda yang tidak baik. Dia bagi nafkah kepada kita, orang nak kacau dia jadi ada. Semestinya Allah Ta'ala yang lindungi, tapi kira-kira kita, bukan untuk ditayangi. Tayang sekali untuk tunjuk suami sayang sangat, akhir kali ada tina lain, ada makcik lain gila ke suami awak, apa jadi? Syaitan ni masuk senang je. Jangan duk tayang-tayang. Suami isteri untuk disayangi, bukan untuk ditayangi. Baik, kita jumpa pula dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.